10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berusaha guru penekangan co-curriculum Encik Muhammad Sufian Syahidullah bin Yusuf, Ketua Panitia Bahasa Melayu Puan Siti Farihah binti Yahya, serta rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Terlebih dahulu jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Muallim dan juga Muallimah Siti Farihah ya atas kesudian menghadiri perjumpaan yang ringkas ini dalam talian pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak meluangkan masa untuk kami. Tak lama sebenarnya, insya-Allah. Saya untuk makluman awal, saya bersama dengan rakan yang lain iaitu Muallimah Fatin dan juga Muallimah Wan Nur Amalina akan mengadakan program co-curriculum dalam talian. Program iaitu pertandingan bercerita kisah Nabi tahap 1. Program ini di bawah Persatuan Bahasa Melayu. Sebab itulah kami menjemput KP Bahasa Melayu Mukadimah Siti Farihah sekali dalam ni. Program ini merupakan salah satu kerja khusus yang kami perlu buat bagi subjek pengurusan co-curriculum di IPG lah. Okay. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan kepada rakan saya Muallimah Amalina untuk membentangkan sedikit tentang gerak kerja ataupun kertas kerja yang telah dibuat. Okey, dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Kak Su selaku. Okay, ini kertas kerja kami, iaitu nama program kami adalah Pertandingan Bercerita Kisah Nabi dan juga ataupun kisah-kisah daripada Al-Quran lah, tapi tak ternyata kat sini. Dan murid yang akan menyertai program Pertandingan Bercerita Kisah Nabi ataupun kisah daripada Al-Quran ni tergolong daripada murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Dan tarikh yang dicadangkan adalah 5 Februari dan mestinya tarikh ni dah lepas. So kami anjakkanlah tarikh yang seterusnya. Itu maksudnya kami mula bagi tahu ke murid pada minggu lepas. So hari Ahad ni, hari ni merupakan hari yang terakhir mereka boleh hantar video kepada kami. Seterusnya jangan macam kenapa tak responding pula. Dan seterusnya penutup lah. Maksudnya kami mengharapkan pertandingan atau program ini dapat memberi manfaat lah kepada murid-murid, khasnya dalam membentuk dan pembangunan modal insan, dan diharapkan program ini dapat sokongan lah daripada pihak pengurusan Sekolah Rendah Islam Irsyad Balok. Okay, next seterusnya saya serahkan kepada Fatin ataupun ada pertanyaan ke tentang kertas kerja ni? Ada soalan tak? Untuk Muallim Sufian ke Kak J, Kak Eha? Okey, nak tanya sikit lah. Pelaksanaan tu dah lepas ke ataupun akan datang? Sebab tarikh sedang berjalan. Sedang berjalan. Ya Muallim, sedang maksud berjalan. saya kami mengumpul video cerita tu daripada parents yang tertentu yang kami terus minta dia tu. Macam Kak Su, dia minta daripada parents kelas dia. Okay, kalau benda ni daripada awal maklum, dia boleh buat peringkat sekolah terus.
buat peringkat sekolah betul-betul menggunakan Persatuan Bahasa Melayu. Okey, dan juga kita boleh masukkan dalam kita punya program-program sekolah. Dan hadiah pun boleh dapat peruntukan daripada sekolah sebenarnya. Kalau maklum awak semacam mana program takui sekolah, tapi disebabkan masa tu macam ni pun lecturer ikutkan memang dia nak awal bulan 2. Awal bulan apa? Tapi tu pun sebab dianjakkan, jadi macam kita pun tak dan dengan tu. Sebab takui sekolah pun kami tak tahu. Okay, sebab kalau kita tengok ada apa lagi tak soalan? Tak ada Okay, sekarang ni kita terima kasih kepada Amalina dan Kak Su. Seterusnya saya nak pergi pula kepada tentatif. Macam yang Mak Nin Sufian cakap tadi, memang asalnya plan kami nak buat secara live benda ni. Maksudnya macam memang kita buat betul-betul. Kalau tengok pada Amal boleh tunjukkan lampiran ni tak? Atau cara program? Okay, terima kasih Malina. Okay, kalau kita tengokkan inilah atau cara program yang asal, yang mana pada mulanya kami nak buat benda ni secara live dalam GM ni lah. Peserta semua dah ada dalam ni. Ada Mudirah, ada GP Keko, ada semua yang berkaitan ni lah. Tapi disebabkan macam Kak Su bagi tahu tadi, ada kekangan waktu. Bila kita tengok balik semula macam asalnya lecturer nak waktu ni, tiba-tiba dia kata nak waktu lain pula. So jadi berlaku banyak sangat permasalahan. Jadi kami terpaksa tukar balik semula kita punya tentatif ni. Buat kita orang terpaksa kumpulkan video. Maksudnya mula-mula sekali kita orang terpaksa buat cari peserta. Lepas tu minta dia orang hantar rakaman video dia orang. Lepas tu kita terpaksa buat yang GM yang kita tengah lakukan sekarang ni untuk sebagai perasmian program. Semua tu lah. Lepas tu nanti kami akan compilekan je lah video tu. Kalau tidak memang nak buat macam mana yang Mak Lin cakap tu, live terus, tapi itulah tak ada rezeki nak buat. InsyaAllah nanti kalau ada lagi kita akan buat semula lah. Dan Kak Su dengan Amal. Okay, ni kalau ikutkan ni tentatif asal yang mana kita buat pada hari Jumaat 5 Februari asalnya lah, yang kita hanya nak ambil masa daripada 8 pagi hingga 12.30 hari sahaja. Pada awalnya kita ada ucapan daripada Assalamualaikum, saya ucapkan kepada semua kawan-kawan. Kisah Anbiya, saya sembahkan untuk panduan juga teladan. Hai kawan-kawan, mari kita mendengar cerita kisah Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus telah dicampakkan ke laut, maka datanglah seekor ikan nun lalu menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus berasa amat takut apabila menyedari dirinya di dalam perut ikan nun. Semasa berada di dalam perut ikan, barulah Nabi Yunus menyedari kesilapan meninggalkan kaumnya dalam keadaan kejahilan dan kekufuran kerana dengan sikapnya yang tidak sabar dalam menyuruh kaumnya untuk mentauhidkan Allah.
Apabila menyedari kesilapannya, Nabi Yunus terus menyebut nama Allah lalu memohon ampunan dari Allah. Para malaikat mendengar rintihan Nabi Yunus. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar suara yang amat lemah dari dasar bumi." Allah menjawab, "Itu suara hambaku Yunus." Maka ketika itu jugalah para malaikat memohon syafaat daripadanya. Allah memerintahkan ikan Nun supaya melepaskan Nabi Yunus di sebuah pantai. Allah berfirman, "Fanabaznahu bil ara'i wa huwa sakim." Surah As-Saffat ayat 145. Maksudnya, oleh itu kami campakkan dari perut ikan Nun di tepi pantai. Dan sedang Nabi Yunus dalam keadaan sakit. Begitulah besarnya, wahai kawan-kawan, kuasa Allah terhadap hambanya yang ingkar suruhannya. Begitulah kisah seorang Nabi. Diuji Allah begitu sekali. 40 hari 40 malam. Waulah taubatnya diterima Allah. Pengajaran dari cerita ini ialah, yang pertama, kita hendaklah patuh perintah Allah. Yang kedua, kita hendaklah sabar dalam ujian dan cabaran hidup. Sekian dulu cerita saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada pengurusi saudari Suryani. Seterusnya mudirah, yang dihormati mudirah guru sekolah rendah Syekh Balok, barisan guru penolong kanan, ahli jawatankuasa penganjur, seterusnya guru-guru yang bersama pada hari inilah. Okay, alhamdulillah satu pertandingan yang telah dirancang oleh beberapa orang guru untuk pertandingan bercerita tahap 1. Okey, yang terlaksana secara atas talian. Okey, mengikut keadaan kita semasa dengan kekangan COVID yang sedang melanda negara kita. Okay, alhamdulillah pertandingan ni merupakan salah satu pertandingan yang penting, langkah pertama untuk anak-anak. Okay, terutamanya anak-anak tahap 1 ni menonjolkan bakat-bakat dia. Sebab kadang-kadang kita tak tahu bakat anak-anak ni bakat-bakat yang terpendam, bakat-bakat yang terselindung. Apabila ada saja pertandingan atau penganjuran seperti ini, boleh mencungkil anak-anak ni lebih ke hadapan. Okay, jadi saya mengharapkan pertandingan-pertandingan ini dilaksanakan, dibuat lebih lagi. Okay, terutamanya mengikut panitia-panitia bahasa yang bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Jadi supaya benda ni menjadi satu cungkilan bakat pada anak-anak. Okay, dan tahniah dan juga syabas kepada penganjur. Okay, berjaya menganjurkan pertandingan bercerita tahap 1 ni walaupun kita dalam keadaan kekangan COVID yang sedang melanda. Okay, tahniah dan insyaAllah teruskan usaha untuk mencukil bakat anak. Saya rasa itu sajalah bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada guru perongganan Cik Muhammad Sufian Syairullah atas kata-kata yang diberikan, kata-kata semangat untuk kami. Seterusnya Mujida dah masuk ke belum? Nampak tak? Mujida dah masuk. Kak Sai dah masuk. Assalamualaikum Kak Sai. Kak Sai okay, saya serahkan kepada guru penolong kanan hal ehwal murid iaitu Puan Majidah binti Lola selaku juri pertandingan bercerita kisah Nabi tahap 1 untuk memberikan sedikit ulasan, sedikit komen tentang pertandingan ini. Dengan itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku juri bagi pertandingan bercerita pada pertandingan bercerita murid tahap 1 pada tahun ini.
ingin memberi sedikit ulasan lah tentang persembahan murid-murid. Okay, yang mana kita nilai murid tadi dari 4 aspek. Yang pertama dari segi teknik persembahan, yang kedua penghayatan bercerita, yang ketiga teknik bahasa dan pertuturan, yang keempat tempo penceritaan dan perkembangan cerita. Okey, jadinya dari segi teknik persembahan murid-murid mungkin baru tahap 1 kan, mereka perlu lagi ditungkil, dilatih dan digilap lah supaya keyakinan dalam diri murid itu dapat digilap lebih lagi. Sebab jika kita tengok video pada hari ini, murid masih lagi kata berpandukan teks. Jadi sekiranya pertandingan ini diadakan di peringkat luar sekolah, jadi ini akan memberi saingan sebenarnya kepada murid-murid di sekolah lain lah, sekiranya mereka tidak memegang apa-apa handout ataupun kertas di tangan, mereka lebih dapat orang kata menggunakan tangan untuk orang kata buat gaya kan. Jadi teknik persembahan itu kalau dia pegang kertas saja, dia sangat mendata dan dia sangat membosankan lah sebenarnya. Jadi kita boleh ajarlah untuk next persembahan. Mungkin kita ada kekangan masa kan disebabkan oleh pandemik kan. Jadi mungkin selepas ini guru-guru yang melatih murid boleh melatih murid supaya menghafal dahulu cerita dan kemudian barulah mereka dapat menyampaikan cerita dengan lebih berkesan apabila mereka dapat membuat gaya, dan dari segi penghayatan bercerita pun akan lebihlah apabila mereka dapat ke kanan, ke kiri, bergerak. Okay? Jadi mereka akan dapat menghayati dengan lebih. Apabila membaca teks dan dalam masa yang sama perlu menghafal, kan, maksudnya membuat gaya, dia akan jadi otak murid ni dia akan tak dapat fokus lah. Sebab satu nak pegang teks, satu nak buat gaya. Jadi dia akan kurang sikit confident dia, kurang kata kurang menarik lah. Okay. Seterusnya dari teknik bahasa dan pertuturan, mengikut video yang tadi yang disampaikan tadi, ada murid yang masih lagi orang kata ada tidak lancar lah. Jadi macam mana kita nak suruh lancar tu memang kita kena praktis banyak setiap hari, dan mungkinlah dalam pandemik ini cikgu tidak ada di depan mata. Dia berbeza dengan kita melatih di depan mata kan. Mungkin sekarang semuanya dalam jarak jauh, kita memahami kekangan itu, namun kita jangan jadikan kekangan ini sebagai alasan. Okey? Kita boleh menggunakan medium Google Meet ini sendiri untuk memberi latihan. Okey? Maksudnya kita mengadakan Google Meet dengan murid untuk latihan bercerita lah sekiranya ada lagi pertandingan-pertandingan seperti ini akan diadakan pada masa akan datang. Okey, seterusnya tempo penceritaan. Okey. Seharusnya murid ni apabila dia masuk pertandingan bercerita, macam mana nak menangkap perhatian juri ialah seawal 1 minit pertama. Seawal 1 minit pertama dia berada di depan, dan macam mana cara dia nak attract kami sebagai juri. So dia mesti ada nada yang berlainan daripada murid-murid lain. Pastikan ada perbezaan yang mana kita ni boleh ingat, oh murid tadi tu yang gaya macam ni, yang menyanyi dulu ke, yang ada sajak di depannya ke, yang tu kelainan. Bila ada kelainan, juri ni akan lebih mudah untuk memberi markah. Macam itulah. Jadi yang lain-lainnya saya kira okey. Cumanya bakat murid ni di tahap 1 kita perlu kenal pasti, dan apabila mereka telah terbiasa berada di hadapan audiens, insya-Allah keyakinan tu akan jadi lebih baguslah dari sehari ke sehari. Mungkin ini adalah pertandingan yang pertama kali mereka sertai. Mereka ada sedikit gugup, sedikit rasa gugut, takut kan. Jadi selepas ini kita harapkan apabila kita dah banyak beri latihan,
praktis, mereka akan lebih confident dan lebih orang kata terbuka untuk membuat persembahan yang lebih menarik, yang lebih menceriakan dan menarik perhatian hakim lah. Saya rasa itu saja, tahniah kepada penganjur dan diharap murid-murid pun dapat orang kata mendapat pengalaman baru bila berhadapan, walaupun mereka tidak berhadapan dengan orang ramai, audiens yang ramai seperti pertandingan biasa, tapi walaupun secara rakaman berhadapan dengan kamera itu juga adalah salah satu cara untuk kita bercakap ataupun melatih diri kita menanam rasa keyakinan untuk lebih pergi jauh. Okey, saya rasa itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengerusi majlis Mukadimah Suryani, yang dihormati Guru Besar Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad Balok, Mukadimah Salmah, barisan guru-guru pentadbiran, dan yang disayangi ialah barisan AJK pelaksana sekalian. Tahniah diucapkan kepada AJK yang menjalankan pertandingan bercerita bagi murid tahap 1. Dengan adanya pertandingan bercerita ini, bakat murid-murid dapat dicungkil dengan lebih baik daripada diorang duduk di rumah, tak ada buat apa-apa yang mengembangkan otak mereka kan. Jadi dengan adanya pertandingan bercerita ini, dia ada sesuatu lah untuk dibuat dan dihafal. Walaupun seperti mana kata Mukadimah Majidah tadi, ada yang masih lagi menghafal, tapi dia dah mencuba tu, itu merupakan sesuatu yang sangat baik lah. Dan untuk bercerita dengan lebih baik, murid ni seboleh-boleh ni dia perlu menghayati cerita yang dia nak bercerita tu. Bila dia dah mendalami cerita yang dia nak bercerita tu, barulah mereka ni boleh bercerita dengan nada dan suara yang lebih baik. Itu untuk bercerita dengan baiklah. Seterusnya, syabaslah buat anak-anak yang telah menyertai pertandingan bercerita tersebut. Dan untuk akhir kata, tahniah diucapkan kepada pihak penganjur yang telah menjalankan pertandingan bercerita ini. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kepada Mukadimah Siti Farihah ya atas ucapan itu tadi. Seterusnya kita akan dengan ini maka berakhirlah pertandingan bercerita kisah-kisah Nabi Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad Balok. Jutaan terima kasih diucapkan khususnya kepada pensyarah kami Puan Mona Riza binti Abdul Malik kerana di atas tunjuk ajar serta bimbingan bagi menjayakan program ini. Tidak dilupakan juga kepada barisan pentadbiran Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad Balok, guru-guru serta AJK pelaksanaan di atas kerjasama bagi menjayakan program ini. Okey, semoga dengan program ini dapat melahirkan insan yang seimbang dan seterusnya berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.